Tapi doktor telah bagi saya satu idea, doktor. Sebagai seorang yang berhasrat untuk menakluk dunia ini, apabila saya ada duit, saya akan menaja satu penyelidikan untuk mencari kulat zombie untuk memodify dia, untuk memodify otak manusia. Wow. Mungkin boleh berlaku kan di kalangan di kalangan bakteria. Bakteria telah merubah banyak spesies punya pemikiran untuk buat perkara-perkara yang luar biasa kan. Tapi yang ini memang dia khusus kepada insect group saja. Ya, kita mesti modify dia punya DNA strand. Tapi you tahu kan manusia, insects dengan fungus adalah sangat. Dari segi bahasanya, doktor menggunakan perkataan kulat. Kalau saya dalam penggunaan bahasa Inggerisnya, adakah fungi? Bagaimana sebutan? Dalam bahasa Inggeris kita panggil fungi. Depend pada orang. Macam fungi, ada orang panggil fungi. Ya, ada orang panggil fungi, macam tu. Okey, baik. Jadi dalam istilah bahasa Malaysianya kita akan kulat adalah perkataan yang lebih tepat. Ya, lebih tepat dalam bahasa Melayu. Ya. Dalam bahasa Melayu. Kulat ini merangkumi semua klasifikasi dia. Apakah yang doktor rasakan yang paling menarik untuk dicerita kepada orang ramai mengenai dunia kulat itu sendiri? Okey, dunia kulat yang paling seronok ialah daripada nenek moyang kita. Apa yang kita pernah belajar ialah cendawan busut. Betul kan? Cendawan busut salah satu contoh yang saya bagi. Lepas tu dia orang ada bagi tahu lepas hujan tu memang ada jenis kulat tu yang boleh dimakan tu di kelapa sawit semua tu. Ini adalah senario-senario yang telah dididik oleh parents kita atau nenek kita atau datuk kita, di mana dari situlah kita ada sedikit pendedahan terhadap cendawan-cendawan yang boleh dimakan tu. Tetapi sebenarnya yang kita makan tu, makanan cendawan tu hanya segelintir sahaja. So apa kita mau buat ialah bagaimana pula dengan cendawan-cendawan yang boleh dimakan di Malaysia, yang lain selain daripada yang kita dah tahu dah. So itu yang kita kena menerokai. So tujuan untuk kita nak explore ini adalah mesti kena ada fokus. So satu, ada grup cendawan yang boleh dimakan. Dan juga ada juga cendawan-cendawan yang beracun. So cendawan beracun ini ada banyak kes-kes keracunan di Malaysia. Dan kami telah mendokumentari beberapa cendawan-cendawan yang potential very fatal to human being as well. So, kita belajar dan pendedahan bagi semua rakyat juga di seluruh peninsula dengan Sabah Sarawak juga. And then, apa kepentingan kulat ini? Kita kena fokus kepada dia punya life cycle dia dulu. And then, kepentingan dia dulu. Macam mana dia boleh grow? Macam mana dia bercambah dan dia macam mana dia jadi sebagai satu kulat. So, saya telah fokuskan beberapa kulat yang sangat interesting untuk seluruh rakyat, di mana cendawan glowing mushroom adalah salah satu penting. Okey, cendawan glowing mushroom ini adalah cendawan yang bercahaya, luminescent, okey. Dan satu lagi adalah cendawan zombie fungi. Wow. Cendawan ataupun kita panggil kulat zombie itu. Ya, kulat zombie ini adalah salah satu kumpulan yang menarik, tapi selama ini kita tiada ada systematic studies di Malaysia, hanya satu literature paper saja available masa tu. So kita ada satu postgraduate student, Mr. Hafiz, dia telah kaji kumpulan zombie ini dan kita dapat diversity yang paling tinggi di Sabah dan juga tempat-tempat lain. So ini adalah salah satu lagi kumpulan. Ada juga satu lagi kumpulan yang di mana kulat karnivor. Pernah dengar kulat karnivor? Itu yang paling saya buat banyak kajian pasal ni. Sebab cendawan yang anda makan di pasar ni kan, di mana anda jumpa di market itu, yang oyster mushroom tu, tiram, anda tahu berapa orang anda tahu ni, dia adalah kulat yang berjenis karnivor. Cendawan tiram tu. Cendawan tiram. Cendawan tiram oyster mushroom ni, berapa orang tahu dia adalah kulat karnivor. Ini saya pun terpegun apabila saya dapat tahu masa saya belajar masa PhD tu. Karnivor tu dia makan daging ke, doktor? Bukan dia makan daging. Tetapi dalam nature, apa dia buat ialah apabila dia kekurangan nitrogen, dia akan menjadikan dia punya
mode pemakanan itu daripada saprofitik kepada karnivor. Saprofitikal tu ialah? Saprofitik ialah apabila sesuatu organisme mendapatkan makanan bukan melalui fotosintesis, tapi dia akan mendapatkan makanan melalui rembesan enzim untuk terhadap paut pada sesuatu substrat, dan dia akan ambil makanan dari situ. So itu kita panggil saprofitik. So satu istilah yang saprofitik, satu istilah yang memang terkenal dalam bidang kulat. Sebab dalam tumbuhan kita tahu fotosintesis kan? Ya. Dia fotosintesis, autotroph. Tapi dalam kulat kita panggil saprotroph ataupun saprofitik. Apa kegunaan dia dalam nature, Doktor? Dia boleh dapatkan dia punya pemakanan seperti dalam karbon dan nitrogen daripada mana-mana substrat yang dia hinggap. Bermaksud dia boleh dapat karbon and nitrogen, any elements untuk dia punya pertumbuhan. Dan apa yang dia bagi balik kepada alam? Apa yang dia bagi dengan alam? Pereputan. Satu, life cycle lah. Yeah. Dia boleh mereput kayu-kayu, pokok-pokok yang besar. Kalau dia tiada, memang pokok-pokok besar dalam hutan kita tak boleh lalu lah kan. Sebab pokok-pokok besar kadar pereputan dia tinggi. Kadar pereputan dia tinggi sebab dia punya rembesan enzim, lignin dengan selulase. Semua ni adalah paling kaya di dalam kulat-kulat di terrestrial. Ya. Pendek kata, yang mereputkan kayu-kayan, primarily yang paling utama adalah cendawan-cendawan ni lah. Ataupun ada makhluk-makhluk lain lagi? Ya, ada banyak jenis juga. Dia cendawan-cendawan ini yang awak nampak secara mata kasar ni sebenarnya adalah mycelium. Mycelium. Sebab dia punya jasad berbuah ni dibentuk oleh mycelium yang awak nampak. Seperti yang anda boleh baca dalam jasad berbuah ni dibentuk daripada apa? Sebenarnya hyphae dan mycelium. Tetapi hyphae dan mycelium ini di dalam tanah lagi dia boleh travel lagi. Dari satu ujung ke hujung lain boleh dia travel. Communication dengan plant lagi bagus sebab dia boleh berkomunikasi di dalam tanah, di bawah tanah dengan pokok juga, akar pokok. Sebab ada juga spesies yang sama ataupun antara spesies berlainan. Ada berlainan dia. Dia berhubung dia berhubung antara satu sama lain. Apakah yang mungkin akan dia communicate antara satu sama lain? Itu yang ada kajian-kajian di overseas yang di mana dia orang sedang belajar pasal interaksi antara tumbuhan dengan cendawan. Sebenarnya antara pokok dengan kulat ni ada hubungan simbiosis juga. Saling memerlukan. So itu adalah kumpulan ectomycorrhizal kita panggil. Dia bagi tumbuhan mineral semua yang molekul ni yang besar-besar punya, dia akan makromolekul ni dia akan hancurkan kepada mikromolekul supaya tumbuhan akar tu dapat serap dengan mudahnya. Sebaliknya pokok pula dia akan bagi melalui fotosintesis kepada kulat ini makanan dia. So kulat jenis ini kita panggil, cendawan-cendawan ni dipanggil ectomycorrhizal punya relationship, di mana dia adalah hubungan simbiosis. So ini adalah satu lagi bidang. So kita tak boleh cover semua bidang, Pak. Walaupun dia dalam bidang mycology, dia ada pengkhususan. So anak-anak muda kita ni yang sekarang yang saya train ini adalah setiap satu kumpulan lah, satu persatu lah kita buat. Kembali kepada kulat karnivor tadi tu, perkataan karnivor tadi tu adalah kerana ia memakan, dia boleh makan nematode, cacing. Dia wow. Dia sangat menarik, di mana saya telah publish satu paper pasal yang kulat karnivor ni 2015 ni, di mana lepas tu saya telah develop itu sistem ke bawah di sini di Borneo. Ada satu lagi tambahan spesies di mana dia juga merupakan mycotoxin droplet. Dia panggil apa tu? Rembesan beracun untuk nematode. Dia akan paralyze itu nematode. Wow. Yeah. So lepas itu nematode dia tidak dapat bergerak, baru ini mycelium hyphae ni akan cover dia, engulf dia, lepas tu cekik sampai mati. Berapa lama proses tu berlaku, Doktor? Satu hari? Dalam satu minggu? Dalam 1 minggu atau kadang-kadang depend pada substrate yang kita bagi tu kan.
Kalau kita betul dalam keadaan yang nitrogen yang paling rendah, dia lebih cepat. Jadi pendek kata dalam masa katalah 10 hari untuk melumpuhkan ataupun untuk mematikan seekor cacing. 10 hari itulah cacing tu berada dalam keadaan paralyzed dan dimakan oleh kulat tadi tu. Dimakan. Ya, tapi kulat tu dia tak akan tunggu. Dia boleh cepat untuk invade dia. Lepas tu dia akan hancurkan semua dia punya nematode ini. So dia boleh reputkan nematode tu. Ya. So itu yang paling unik sekali dari segi pertukaran nutritional mode dalam kulat. Kalau dia suka, dia mau jadi jahat. Kalau dia mau suka, dia akan jadi baik. Kalau dua-dua ini tiada, dia akan diam saja. Kalau dia diam saja, matilah dia. Tidaklah, dia dormant saja. Dia tidak mau jadi terlalu villain atau terlalu baik. Wow, dia punya analogi. Okey, faham. Apa yang saya dapat visualize daripada kajian saya dan juga pembacaan literature yang penting bagi kulat punya, itulah saya visualize dia macam tu. Sebab kawan sama kawan. Simbiosis kita panggil. Kawan sama kawan. So simbiosis ni banyak jenis kulat atau cendawan, dia mengamalkan hubungan simbiosis dengan pokok dan juga anai-anai. Anai-anai ni kita dipanggil itu cendawan busut kan. Cendawan busut ni sangat famous di Semenanjung Malaysia, juga di sini. Di Sabah dia orang panggil temburung ataupun cendawan tahun. Ya, tapi di Peninsula dia panggil cendawan tahun atau cendawan busut. Yang di mana dia adalah saling hubung kait dengan anai-anai bah. Anai-anai memerlukan dia untuk mendapatkan betul. Untuk dapatkan apa? Anai-anai itu perlukan cendawan ni. Anai-anai ni kan, anai-anai dia perlukan digestion kan dalam gut dia tu, okey, di mana dia kalau dia makan kayu-kayu, lepas tu dibawa ke dalam tu kan, yang dalam sarang dia. So untuk rembesan enzim itu dibantu oleh kulat yang white nodule itu. Boleh nampak tu kalau cross section itu anai-anai punya termite itu maun, you boleh nampak yang nodule-nodule di tepi-tepi tu adalah kulat. So dia in return dia akan bagi space untuk kulat deposit di dalam maun itulah. So anai-anai dapat kebaikan dan juga kulat itu dapat kebaikan juga. Wow. Okey, saya nak guna perkataan ni. So simbiosis ni macam kawan sama kawan. So dua-dua dapat benefit. Okey, mungkin saya nak tunjuk pandai. Maksudnya busut itu merupakan satu extended phenotype kepada cendawan. Cendawan memenuhi. Yes, betul. Cendawan busut ya. Okey. Ya, tapi kita ada 8 spesies di Malaysia. Tapi yang spesies baru yang saya publish adalah dari Sabah juga. So itu yang penting tu sebab boleh dimakan dan juga adalah milik Malaysia kan, sebab cendawan spesies tu baru dikemukakan sebagai spesies baru di Malaysia. So sebenarnya kita ada banyak jenis tapi belum diterokai. Ya, tapi dengan penelitian taksonomi dan sistematik bagi pengecaman tu sangat penting. Di mana kebanyakan penamaan ini kadang-kala boleh membawa masalah. Penamaan ya. Penamaan itu sangat penting dengan bantunya ada taksonomi dan juga molekular. DNA, kita panggil DNA. So macam human DNA dengan fungus pun kita ada DNA dan di mana DNA ini akan bagi tahu at least kita sejauh manakah dia punya pengecaman itu betul dari segi penamaan dan juga dia punya relationship dengan spesies yang sebelum ini. Itu yang dan tadi macam mana dia punya evolusi rate pun kita boleh dapat tahu. Okey, saya ingin berbual pasal evolusi ni nanti sekejap lagi. Pasal penamaan ni tadi macam mana saya nak sebut ni? Termitomyces gilvus. Itu adalah salah satu penemuan. Termitomyces ni saya rasa adalah relation to termite ni. In relation yes. You pun dah tahu dah. Ya, dan ada itu termitomyces tu termite punya. Dan ada satu penamaan atas nama Dr. Jaya sendiri ke? Oh, saya tidak boleh namakan diri saya. Tapi saya namakan atas termite yang saya jumpa tu, Termitomyces gilvus. Gilvus ini adalah di-carry oleh Macrothermis gilvus. Nama anai bah.
Oh, kenapa tak boleh bagi nama sendiri? Sebab kadang-kadang spesies ini dia hubung kait dengan special host dia. So sebab itu saya namakan itu under Gilbus. Okey. Apa dia? Okey. Faham. Ya. Tak. Apakah perbezaan dia ataupun apakah sebenarnya kulat zombie itu? Adakah dia merubah perwatakan sesuatu haiwan lain kepada watak lain? Itu persoalan yang sangat bagus dan of course kita dengar zombie war zombie lah. Ada banyak movie yang kita tahu manusia tu kalau infected dia makan manusia lain kan dan dia akan terusan infected Yeah. Tapi kulat zombie ni adalah kulat jenis parasitik. So tadi kita dah belajar ectomycorrhizal dengan simbiosis di mana dia kawan sama kawan. Right. Tapi parasitik ini lain. Parasitik ini satu dapat baik, satu dapat buruk. Di mana dia akan bunuh. So fungus itu dia akan bunuh organisma lain. Di mana dia telah pilih grup insects sebagai dia punya attack partner bah. Host dia. Host dia. Ya, tapi host dia sama ada boleh spesifik ataupun boleh secara general. Pelbagai. So macam kami punya kajian, kami telah dapat pelbagai jenis insek daripada gua, daripada daun, daun, di atas daun atau di bawah daun ataupun di atas tanah juga ada. So, pelbagai niche ini telah create banyak diversity pasal kulat zombie ni. Di Malaysia especially first study dekat Sabah ni, kami telah publish beberapa paper dan akan publish yang satu lagi major paper di mana di Sabah ni kita ada satu trend populasi dia sangat increasing population di primary forest sahaja. Dia tidak dapat jumpai di secondary forest banyak. Sebab secondary forest sudah lock kan, sudah ada di lock, ada efek bah. Tapi dia ini scattered very diversity di terutamanya sekali di primary forest. Dan apa kepentingan zombie kulat ni ialah dia boleh spora dia ni kalau tersebar. Okay, spora yang zombie panggai ni, kalau dia tersebar pada permukaan atas badan insek ni, yang kulat ini akan grip, dia akan attack itu insek tu, lepas tu insek tu akan jadi tak tentu hala bah, disoriented. Dia tidak dapat balik ke koloni dia sebab sudah infected dan dia tidak tahu dia punya dia tidak boleh control dia punya mind sudah. Signal, okay. All the signal. That's why the fungus attacks the central nervous system of the insect. Antara insek yang popular yang kita kenal, apa yang menjadi mangsa kepada kulat yang sedemikian? Semut kebanyakan. Semut adalah paling unik. Semut rumah, semut yang besar-besar, semut hitam tu, semut kerengga. So ini boleh dijadikan sebagai biocontrol untuk pest. Itu yang kita mau tahu kan. So sebelum kita mau tahu itu, kita kena belajar biologi dia. So kami juga bukan sahaja ants kami dapat daripada cicada. Cicada punya paling unik. Cengkerik cicada. Cengkerik yang semua tu. Lepas tu kami dapat juga daripada bees. Di mana stingless bee, madu kelulut. Dia ada lain jenis zombie fungi. Dan juga kami juga dapat banyak kulat parasitik ini di atas satu lagi insect group, Coleoptera, spider. Lepas tu ada juga yang daripada pupa larvae daripada butterfly itu. Ada banyak jenis. So kita nak tahu bagaimana penamaan ini dilakukan. So itu yang kami sedang buat untuk first phase, dan second phase kita mau tahu apakah kepentingan kulat zombie ini untuk biocontrol agent. Tadi kita dah belajar satu istilah saprophytic, betul kan? Saprophytic, okey. Sama yang semua kulat ini adalah dalam kumpulan Hippocreyales. Kita panggil kumpulan Hippocreyales sebab kebanyakan ini adalah kulat jenis Ophiocordyceps kita panggil. Cordyceps. Cordyceps kenal kan Cordyceps yang perubatan punya? Ya. Sebab dia kenapa Cordyceps ni? Dia adalah atas caterpillar bah, yang dijadikan di Tibet itu utama punya untuk medicine bah. Dia hidup di atas caterpillar. Caterpillar. Tapi dia satu jenis host saja. Untuk semua jenis host itu di Tibet, mountain Tibet sana,
you boleh nampak semua caterpillar tu dengan cordyceps punya jenis ni. Tapi dalam cordyceps kita ada banyak grup dia. Okay. Antara satu ialah ants yang kami kaji ni dengan host-host lain, dia adalah Ophiocordyceps. Okay. Dan kami juga telah menemui satu spesies baru dan kami tengah namakan dia. So ini semua akan contribute kepada masyarakat. Macam mana kita nak terangkan dengan layman knowledge, Pak? Betul. Di mana untuk kanak-kanak macam mana. So kami juga sediakan buku-buku kanak-kanak daripada classroom activities supaya kita nak sebarkan keunikan cendawan atau kulat kepada rakyat umum, Pak. Supaya dia orang fascinated, Pak. Betul. Yang saya sekarang ni curious lagi, Doktor. Katalah tadi tu yang cendawan zombie tadi tu apabila dia telah memangsakan seekor semut. Okey. Yep. Dan boleh tak Doktor ceritakan apa terjadi kepada semut itu sejurus setelah dia dihinggapi oleh kulat? Okey. Dia ada satu mekanisme yang macam dalam satu round. Dia first attack kalau spora di atas badan dia sudah, dia akan disoriented, dia punya manual behavior itu akan berubah terus. Dia tidak dapat pergi mana-mana dan dia akan, dan juga yang askar punya tu, dia orang punya askar semua ni, pastikan workers kalau yang dia infect dia akan letak jauh daripada koloni. Dia orang ni pandai ni, use social insects kan? Yeah. So dia orang ni tahu tu, kalau ada sudah something dia tahu dah, dia tak akan masukkan dia dalam kumpulan dia atau koloni. Bayangkan kalau dia masuk koloni, seluruh koloni akan diinfect oleh spor dia. So apa dia akan buat? Dia akan pergi satu tempat di bawah permukaan 10 cm ke bawah, di atas daun-daun di bawah, dia akan grip. Kita panggil death grip. Death grip, ya. Tempat mati grip itu. So dia akan, tapi spora sahaja di atas permukaan yang membuatkan dia mati sudah kan. Selepas 1 hari atau 2 hari baru dia akan muncul dia punya fruiting body, jasad berbuah tu daripada central nervous system dia. Dari maksudnya, belakang tengkuk dia tu. Akan tumbuhnya cendawan baru di atas dia daripada dia punya badan ni di sini central nervous system tu. Ya, dia macam very unique dia punya ni kan, dia akan tumbuh daripada situ, lepas tu dia punya jasad berbuah tu baru kita boleh nampak apa jenis jasad berbuah tu semua tu. Baru kita boleh kecam dia punya identifikasi dia. So kita kena tunggu sampai kita dapat itu jasad berbuah tu. Berapa besar dia boleh grow? Oh, biasanya dalam 1 hingga 3 cm, kecil saja tu kadang-kadang. So kita kena hati-hati kalau buat masa sampling tu. Kalau tidak, kalau lepas tu kalau kita dapat satu jenis, dia jarang dapat untuk lain kali. Oh, yeah. So sampling kena buat setiap tahun tu supaya kita dapat at least diversity yang agak menarik dan juga bantu untuk kita punya jenis kajian yang kita lakukan supaya tak ada orang bagi tahu ini sampling kurang macam tu. Apakah peranan kulat zombie ni kepada alam sekitar? Kalau dia sekadar parasitik dan membunuh. Okay, thank you. Very good question tu. Di mana sehingga setakat ini, dari segi insect group kita tidak tahu kenapa kulat ini merebakkan spora dia, lepas tu menjangkiti dia orang ni. Tapi masih lagi kajian ekologi sedang dilakukan. Tapi ada dia punya nilai perubatan dan juga nilai biokontrol ini untuk aplikasi dalam bidang pertanian kepada manusia. So itu adalah satu jenis yang kebaikan yang kita boleh explore in detail. Apa kepentingan, macam kita ada banyak crop diseases di seluruh Malaysia, post harvest technology, semua tu ini ada banyak masalah. For example, pokok banana yang di-attack oleh fusarium kan, itu sejenis kulat. So dari kulat kepada another kulat, kita boleh try tengok sama ada dia boleh prevent itu disease atau tidak. So dia bagi kita kepentingan juga. Tetapi ekologi, kenapa dia infect specific group of insect tu kita tidak tahu lagi. Tapi survival of the fungus kita boleh common sense kan, dia boleh survive di mana-mana. Tersebarnya
dia punya spore, dia boleh survive di mana-mana saja. Di mana-mana saja. Di mana-mana saja. Walaupun Kalau tersebar di sejuk salji. Itu tempat salji dia ada lagi jenis dia punya Lain niche fungus lain ya. Tapi macam tropika, kita ini betul-betul syukur sebab kepelbagaian kulat dan cendawan ini di tropika agak tinggi daripada temperate. That's why all the foreign scientists semua datang sini kan, di Malaysia buat collaboration work, mau cari ini. Ada juga banyak juga cendawan-cendawan sebelum ni dinamakan di overseas. Tapi sekarang kita nak mengamalkan let's train the local scientists and collaborate each other. Lepas tu kita bentuk satu mycologist team yang bagus di Malaysia supaya kita boleh berkolaborasi dengan orang luar juga, supaya boleh dapat satu senarai yang bagus dan lengkap untuk Malaysia dan untuk dunia kemudiannya. Yang glowing mushroom ni saya tidak pernah melihatnya dengan mata saya sendirilah. Tapi mungkin dalam cerita-cerita kartun. Tidak pernah tengok glowing mushroom? Dia memang glow tu disebabkan oleh cahaya matahari di waktu siang dan dia membawa ke malam ataupun ketika bulan purnama. Macam mana dia glow tak ada? Sebenarnya dia sepanjang masa tu dia menyala tu. Dia sebenarnya dia oxygen reaction ini. Dia sama bioluminescence dia ni, aplikasi yang sama dengan firefly. Oh, macam firefly dah tahu obor-obor ke? Yes. Dia ada mengeluarkan sejenis enzim called luciferin kan. So sama juga dengan kita hidup dalam glowing fungi juga. Tetapi glowing fungi ini dia sebenarnya kita nampak malam saja dia bercahaya. Sebenarnya dia boleh cahaya sepanjang hari tu. Yalah. Tapi malam spektrum wavelength itu malam baru kita nampak. Makhluk lain macam ada banyak paper di mana amphibians group macam cicak, ada scorpion, semua ni ada glow juga. Tapi scorpion dia lebih kepada kita kena glow dia di bawah tu apa tu UV light kan. So baru dia ada nampak yang UV light tu. Tapi yang secara nature firefly dengan glowing mushroom ini hampir sama. Dia punya luciferin reaction ini. Okay? Tetapi macam kegunaan glow dia tu adakah untuk menarik haiwan lain? Kenapa dia perlu glow? Kenapa nature favor cendawan yang glow? Daripada kajian yang baru-baru dia orang sudah nyatakan glowing property ini adalah daripada untuk tarik perhatian serangga untuk dispersal mechanism, spore dispersal. So sesetengah juga insect dia suka kepada cahaya, lepas tu dia datang menginggap dan dia ada spora kulat tu. Dan dia pergi supaya survival glowing mushroom ini berterusan tu. Di mana-mana dia pergi tu. Tetapi ia tidak akan membahayakan insek-insek tu? Tidak. Kecuali jenis yang zombie ataupun yang jenis zombie tu yang paling bahaya tu untuk insects. Tapi macam yang ini kan, ini dijumpai di mana dalam hutan saja, warna putih ni kan. Okay, ini adalah satu spesies yang kita ada di Malaysia, di Southeast Asia. Lepas tu kalau you nampak dalam 30 minit exposure, dia glow. Nampak dalam 30 minit. Okay. Dia 30 saat. So, exposure, long exposure. Ni ada dalam doktor punya Facebook? Gambar ni? Ada. Semua ada dalam tu. Facebook. Boleh nampak. Nanti boleh ambil. Tengok. Glowing ini sangat unik tu. Sebab kami juga ada satu student yang di mana dia kaji pasal glowing mushroom ini di Sabah. Supaya kita boleh gunakan sebagai pelancongan punya produk. Okay. So ini adalah tujuan untuk meningkatkan peluang-peluang bagi rakyat, So sekarang saya punya forest rangers di Sabah, seluruh Sabah ni, dia orang mahir sudah. Dia orang tahu apa tu glowing, dia orang tahu apa tu zombie, dia tahu apa carnivore. So yang kulat-kulat jenis ni kan, kita orang ada satu kumpulan di mana dia orang akan bincangkan semua pasal jenis-jenis kulat ni dan juga dia akan tahu apabila dia orang masuk hutan, dia akan ambil gambar lepas tu terus hantar kepada saya dan kita akan kecam dan dia orang akan bawa sampel juga.
untuk pengecaman, dan ini akan membantu research saya juga, dan juga kita bagi balik dia orang sebagai training. Lepas tu kita bantu dia orang untuk menyedar pasal cendawan ini lebih banyak lagi. Okey. Okey, katalah kita melihat seekor ular kan. Tiba-tiba ular. Dan kita akan tahu dengan paras rupa ular tu kita tahu okey, kalau bentuk dia sedemikian dia adalah poisonous. Kalau bentuk dia sedemikian dia tidak ada poison tetapi dia ada cara lain untuk makan mangsa. Jadi apabila kita dengan mata kasarnya melihat jenis-jenis cendawan ni, adakah kita boleh dengan visual mengenal pasti ni ialah itu, ini ialah ini ialah yang lain. Okay. Very great question, Ad. Sebenarnya question yang awak ini telah ditanya oleh ramai rakyat. Selagi saya di sini berapa tahun kan? 15 tahun di Borneo. First question yang dia orang, macam mana saya nak ID kulat beracun dengan kulat yang boleh dimakan? Betul. Okay, betul. Bagi saya, walaupun saya sudah banyak grup yang saya sudah belajar pasal cendawan ni, sampai sekarang kita tidak boleh bagi tahu definite character yang boleh memperbezakan antara cendawan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Sebab kadang-kadang cendawan ini kita tidak tahu dari mana dia punya growth behavior ataupun di mana dia tumbuh. Semua ni adalah satu faktor di mana poisonous ni kita hanya boleh dapat tahu melalui kita punya pengalaman. Kena makan dulu tu baru tahu. Kena makan dulu, yes. So kalau dia ada, macam saya selalu masuk hutan, terpaksa juga saya ambil sedikit di hujung. Saya kena try juga tu. Yeah. So itu kena try juga. Tapi saya tidak galakkan ini kepada common people. Okay. Sebab common people dia ada teori di mana kalau ada lalat atau serangga atas itu cendawan boleh dimakan. Itu dia punya petua-petua yang daripada nenek moyang dia. Jangan pakai itu petua. Sorry ya. Itu kadang-kadang boleh silap. Boleh. Boleh. Sebab kulat ni kalau dia moisture dengan sticky around the fungus kan, dia boleh hinggap mana-mana tu. So dia boleh sebarkan dia punya spore tu. Dan dia suka tu yang bendale-bendale tu macam tu. So kita tak boleh cakap hanya ini boleh makan, ini tak boleh. Tiada definitive character tu. Memang sampai sekarang tiada. Tapi melalui katalog kami yang orang buat melalui kajian ini, ya kami sudah ada satu poster untuk public di mana cendawan-cendawan boleh dimakan. Cendawan-cendawan yang tidak boleh dimakan semua. Doktor sendiri pernah mengalami episod di mana cendawan yang doktor cuba beracun? Ya, ada pernah ciri berit lah yang paling yang tidak boleh stop lah for one day because dia akan menyebabkan dehydration, Pak. Dan dia ada 5 kategori. 5 kategori ke mushroom poisoning. Dia neurotoxin, ada gastrointestinal irritants, ada juga yang attack liver, Pak. So, dan ada juga macam jenis yang boleh menyebabkan reaksi pada you punya kulit. So dermatitis, mycodermatitis kita panggil. So ada satu lagi neurotoxic di mana ada satu jenis yang baru-baru kami telah kaji last year, end of the December, musim hujan kan. So di Sabah kami rekodkan itu sebagai satu rekod baru bagi spesies tu di mana itu menyebabkan orang masuk ICU, Pak. Ya, so ini boleh membawa maut, Pak, untuk rakyat kalau dia tidak pasti. Sebab dia ingat, kalau di cendawan ni busuk, semua boleh dimakan. Tidak boleh. You kena pastikan tu. Sebab tu kita perlukan civic awareness tu. Awareness pasal mushroom poisoning. So which kami orang tengah buat setiap daerah di Sabah ni. Kita orang ada training, kita orang selalu share dengan JKNS, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ni. Kita orang ada link dengan dia orang supaya setiap kes itu, kalau ada mushroom poisoning dekat trauma emergency hospital sana, terus dia orang akan bawa sampel. Kami sudah train juga pakar-pakar perubatan ini sebagai inspektor kesihatan semua dia orang ni akan pergi lokasi yang kejadian dan dia akan kumpul dan bawa ke sini untuk pengecaman dan lepas tu 1 minggu atau 2 minggu lepas kita orang study itu spesies, kami akan keluarkan satu report. Okey, ini bahaya. So supaya lain kali ini akan dijadikan sebagai satu reference untuk tidak berlaku insiden begini.
dalam So kes ini adalah antara apa dia? dalam kes neurotoxic tadi tu, Ya. kejadian tu berlaku akibat dianya mangsa itu dengan sengaja memakannya ataupun kerana dia secara Dia tidak sengaja. overconfident sebab dia ditumbuh dekat dengan cendawan apa tu anai-anai tu. I see. Okay. So overconfident bah. Kadang-kadang dia orang overconfident ni yang masalah. Sebab seluruh keluarga makan. Masak dan makan. Dan seluruh setiap keluarga orang kena. kena tu. Seluruh keluarga kena. So kita nak elakkan kanak-kanak macam tu, lepas tu aged people, yang ada juga kematian berlaku. Selama 10 tahun ni kita ada 3 kematian. So nampak kurang, tapi janganlah mati kan sebab cendawan. Janganlah mati. Okay, jangan mati batu. Pasal cendawan saja batu. Sebagai manusia doktor, sebagai manusia, secara semula jadinya, adakah natural selection telah memilih cendawan ni untuk sesuatu yang kita lihat dan ingin dekat pada dia ataupun melihat cendawan dan lari daripadanya? Pada doktor, macam manakah? Saya rasa dekat dengan dia lah. Dekat dengan dia. Sebab, dekat dengan dia. Sebab apa? Kita dari ancient technology kan, I mean ancient traditional way, kalau kita tengok, evolusi cendawan ini, first thing, 500 million years ago dia cakap cendawan sudah wujud. Tapi the later research by Nature, dia punya paper tu, dia orang cakap apabila dapat fosil yang baru tu, dia orang estimated it's more than 500 million years. So yang sebelum oksigen banyak tu kan, masa tu kan ada dalam dulu zaman yang apa tu, era-era yang zaman dinosaur sebelum lagi they used to be a gigantic shapes of cendawan. Dia macam gergasi bah. Macam you tengok movie Avatar kan? So itu adalah satu andaian dan teori saja. Kita tidak tahu sebenarnya. Tapi people believe that theory that dia memang besar. Sebab ada juga dia punya ancestral punya species yang kita boleh nampak sampai sekarang juga. Macam dari bentuk fosil kita nampak. Dalam bentuk fosil dan juga ada evidence base di mana diorang jumpa di bawah pokok ada resin kan, dia terperap dalam resin tu. Dalam resin dia protect sudah kan. So macam saya punya supervisor dalam tahun 2013 ke 12 saya rasa dia ada publish satu amber punya yang ni di mana mosquito pun ada dalam tu dengan resin tu dan juga mushroom. Berapa tahun usia amber ni? That's why dia orang cakap dalam lebih kurang 500 million. 500 so million. That means it's like very quite long time ago. Evolusi dia memang menarik sebab apa? Adaptive radiation berlaku dalam mushroom juga. Adaptive radiation ini adaptive radiation juga. And then ada pelbagai doktor, adaptive radiation adalah apa? Dia macam adaptive terhadap radiation. It's like macam dalam fish bah kita boleh tengok pelbagai phenotype yang paling banyak dalam satu jenis spesies tu. Dia boleh sangat mutation, anything causes these changes bah. So phenotype berbeza, genotype berbeza. So kita tidak tahu mana satu, kenapa ada satu jenis ini ada dalam pelbagai bentuk, color, variasi dia sangat tinggi dia. So dalam mushroom ini kan, pokok punya kalau kita tengok berapa ribu tu sudah. Pelbagai bentuk dia ada, sama ada dia macam sponge shape, sama ada dia ada bergerigi, sama ada dia just a smooth surface macam tu. So apa kepentingan semua spesies ini, kita masih lagi dalam peringkat kajian. Tadi yang doktor evolusi ini sangat penting lah. Macam saya punya kajian ini, evolusi, selalu saya suka tengok trait evolution bah. Trait evolution. Trait evolution ini mula-mulanya teori adalah dia orang cakap fungus ni kan, ataupun cendawan kulat ni adalah dalam bentuk pore bah, yang bulat-bulat punya pore. Lepas tu dari segi evolusi dia, peralihan evolusi ni, dia jadi gills sudah yang berbentuk insang. So daripada paper saya dalam tahun 2015, kami buktikan yang shifting ini adalah dari segi pore
Lepas tu ke insang itu ada juga satu intermediate. Apakah itu? Intermediate itu dia lebih kepada subporoid. Dia ada satu specialized structure yang sudah jadi penghantara untuk jadi insang. So, dia punya peralihan ini semua saya suka tengok dalam bentuk molekular. Intermediary tadi tu sekitar berapa ratus juta tahun tu Doktor? Kewujudan. Itu yang kita mau estimate tu. Belum lagi. Itu kita buat, itu belum lagi tu. Sebab kita hanya dapat evidence based on peralihan dia punya trait itu kepada satu bentuk lain. Jadi tapi kita estimation itu kita kena tahu kalau ada fosil yang betul-betul kita sudah ada calibrate. Baru kita buat macam molecular clock analysis. Kita ada molecular clock ini ialah boleh estimate date of evolution tu dari tahun bila tu. Boleh kita agak-agak dalam berapa ratus tahun dulu. Molecular clock tadi ni apparatus ataupun measures dia ialah yang sama juga kita gunakan untuk lain-lain spesies kehidupan ya. Dan kita gunakan yes, betul. Untuk semua organisma kita boleh gunakan molecular clock analysis dan ini adalah base daripada DNA. Ini base daripada DNA. Kita panggil DNA. Sebelum kita pergi ke yang lebih berat macam tu Doktor. Jadi kulat yang berada di badan manusia macam ringworm tu adalah kulat juga ya? Ya, trichophyton kita panggil. Dan apa dendritis apa tadi, kurap semua contohnya tadi kan? Kurap, ya. Dan betul. Dia adalah kulat lah basically. Memang kulat. Ya. Medical fungi kita panggil. Medical fungi. Sebab dia adalah kepentingan dari segi perubatan. Di mana dia membawa penyakit. Pada satu ketika yang lama dulu, maksudnya mereka share common ancestors dengan lain-lain kulat jugalah. Sebenarnya common ancestors dia early diverging clade itu daripada dalam kulat ni daripada aquatic daripada aquatic to terrestrial tu. Aquatic, okay. Itu yang asas punya. Dan dari segi dia punya evolusi kan, kalau sekarang kita ada 5 phyla sudah. 5 phyla. Phyla ialah jumlah masa bukan. Phyla ini adalah macam satu grouping, Pak. Satu grouping klasifikasi dalam kulat. PHY ya. PHYLLUM, phylum atau phylum dalam bahasa Melayu. Ini semua basic yang setiap kalau orang mau belajar pasal kulat, kita kena tahu ni basic ni supaya kita nak tahu dia punya klasifikasi dulu. Dia ada daripada 5 klasifikasi family apa semua tu, kalau kita nak tahu dia punya higher classification dululah. Okey. Baru kita boleh tengok bawah, sebab selagi di bawah tu banyak lagi spesies tu. Secara general bolehlah. Betul lah. Secara general. Jadi kulat yang berapa? Kalau you cakap pasal setiap benda pasal kulat, saya boleh cakap hourly I can talk. Okey Doktor, ini tak tahulah Doktor boleh share dengan lebih terbuka ataupun tidak. Kalau tidak tak apa. Kulat pula ini interesting lah. Tidak. Okey, Doktor mesti saya akan pergi ke sini punya. Ini adalah satu perkara yang saya belum pernah cuba lagi, tapi saya banyak dengar cerita mengenainya. Mushroom daripada segi hallucinogenic tu. Ya, pandai kamu. Jadi okey. Soalan saya, ianya memang membawa efek hallucinogenic. Bagaimana dia boleh membawa efek hallucinogenic tu, dan banyak syaman-syaman dalam pelbagai bangsa dan budaya menggunakannya Doktor. Boleh Doktor terangkan daripada permulaan tak cerita ni? Okey. Itu satu soalan yang sangat penting. Yang di mana semua orang akan tanya tu. Doktor, saya boleh Doktor bagi tahu saya kulat magic mushroom ke Doktor? Magic mushroom ya. Tapi unfortunately kami tidak boleh dedahkan pasal kulat ini sebab dia ada dalam kategori narkotik. Tapi informasi tentang kumpulan jenis magic mushroom atau hallucinogenic mushroom ini adalah dia punya kandungan yang terkandung dalam tu. Psilocybin ini adalah satu komponen di mana dia adalah narcotic value punya, di mana dia juga adalah satu medicine untuk dementia,
things like psychologically disorder, because you know why, it can calms you down, macam you are dapat macam anxious attack or anything, people are now treating dia ni sebagai satu calm medicine Untuk menenangkan anxiety disorder dan sebagainya. Ya, untuk menenangkan dia orang tu. So saya rasa peringkat psilocybin ini di overseas, di temperate environment, di Amerika, di Canada, di Europe, memang dia orang ada ambil tu di mana-mana tu, di mana dia orang jual dan dia orang sendiri dia boleh tanam tu, sebenarnya dia orang tanam lagi. So baru-baru ni 2018 kami telah dapat banyak kes dari KL di mana ada orang sudah mula dari Amazon, dia orang beli dan mulakan di rumah dan dia orang makan tu. Sebenarnya saya tidak galakkan. Itu sejenis yang belum lagi disiarkan sebagai satu drug yang betul-betul berfungsi sebagai penenang atau tidak. Tapi dia punya efek ialah agak lama. Kalau dos yang lama, dia boleh membawa mudarat kepada kesihatan kita. Dos yang besar maksud doktor ni? Dos yang besar, yes. Dos yang besar memang. So, kita kena pastikanlah yang ini, kita dah tahu ini bahaya. Jangan pula pergi ambil dan kita nak try pula. Ada banyak orang curiosity ni, tinggi kan? Yeah. So janganlah saya. Sebab itu katalog untuk jenis kulat hallusinogenik ini saya rahsiakan. Saya tidak boleh keluarkan statement ataupun tidak boleh dedakan kepada orang lain di penduduk awam lah, ataupun rakyat Malaysia kita. Ya. Sebab boleh digunakan macam disalahgunakan. Bagi pharmaceutical industry pula. Pharmaceutical industry dia orang venture dalam dia punya compound yang interesting ini untuk nilai perubatan. Itu ada. Adakah yang telah mendapat kelulusan FDA US ke dan sebagainya? Oh, tidak. Belum lagi ya? Saya rasa untuk medical application, saya rasa mungkin FDA still under debate kan. So, maknanya perkara ni masih baru lagi lah. Ya, masih baru lagi. Sebab kajian itu pun complete dari dalam saya rasa 2017 hingga 18 tu. Baru kita dah tahu dia boleh treat orang-orang yang ada masalah yang melibatkan saraf. Ya. So hallucinogenic ini satu kumpulan yang menarik dari segi color dia, dari segi rupa dia dalam hutan sangat cantik. Dia berwarna-warni. Tapi biarlah dia di situ saja. Jangan dibawa balik. Ya. Saya dengar cerita doktor kononnya dia akan tumbuh daripada najis-najis lembu dan sebagainya. Ya, itu biasa tu. Salah satu spesies tu yang memang dia grow daripada najis juga. Dan mushroom jenis ni tersebar seluruh dunia kan doktor? Seluruh dunia. Even every ancient punya ini macam di Mexico, dia punya ancient civilization pun digunakan ini untuk dalam shaman-shaman dia punya ritual. And then to get high on the, like going for the, like a kind of trance. Trance itu, dia orang perlukan agent-agent begini. Dan even including the plants kan? Ya. Termasuk juga dalam plant juga ada juga benda-benda macam ni. Dan adakah dia sesuatu yang adiktif doktor? Itu saya tidak pasti. Tapi daripada pembacaan saya pasal psilocybin ni, itu boleh jadi adiktif kalau ya, boleh jadi adiktif kalau dia orang dapat macam dada kan? Macam dada. Yeah. So it's very dangerous for human, where I will never recommend any taking this taking this in their own curiosity. Sebab itu adalah under drug narkotik bah. So if you possess any cendawan macam tu, nanti narcotic people will find you. Ya, betul. Saya penemuan saya terhadap dia adalah kerana pengkajian saya terhadap anxiety disorder. Jadi dia telah menjuruskan saya kepada penemuan terhadap penemuan pembacaan terhadap magic mushroom. Seperti tadi saya cakap, saya cakap bukan disclaimer, tapi saya cakap saya tidak pernah mencubanya. Tapi saya sangat curious untuk tahu. Jangan cuba. Ya, saya sangat curious untuk tahu dia daripada segi knowledge, daripada segi ilmu pengetahuan.
Itu Ya, tujuan dia. betul. Okey, kalau lah cendawan ni doktor, adakah dia mungkin boleh menjadi sesuatu punca pemakanan utama? Ya. I mean adakah dia boleh menjadi satu macam punca makanan ruji ya? Dia boleh menjadi seperti bayam, dia boleh menjadi seperti kangkung yang mana kita mudah cultivate dan pasarkan. Ya. Selain Macam daripada tiram, tiram tu. macam tiram, yes. So, saya rasa apa yang kita panggil under food security kan. Food security is a big, how to say, it's a big issue for us, right? To secure, the crops and food security. Make sure that we are providing macam safe, healthy food supply for our people. Yeah. So I think under food security, mushroom is considered under crop. Okay? Under crop sudah. Dalam rancangan Malaysia yang ke-11 atau 12, saya rasa ke-11 tu atau 10, dia orang sudah lancarkan cendawan sebagai satu crop. Satu jenis cendawan, dua jenis cendawan ataupun apa-apa jenis cendawan? Dalam grup itu, dalam banyak grup tu sebenarnya. Tapi kita tahu itu cendawan adalah satu crop sudah. So, bermaksud kita tahu nilai dia, macam tengok, satu contoh yang paling utama ialah China. China telah domesticate dia punya cendawan semua ke luar negara, even Jepun. Tapi research pasal domestication ini mengambil 6 hingga 12 tahun kadang-kala. Sebab kita nak tahu strain mana yang stable untuk kalau nak ekspor dan perusahaan cendawan ini berlaku dengan secara large scale. So apa yang kita buat sekarang ialah semua adalah cendawan-cendawan komersial dan juga ada yang sudah dimodify di Malaysian climate semua tu. So ada banyak company di Malaysia, okay, di mana dia tumbuh cendawan tiram, cendawan kulat telinga tu yang auricularia, wood ear fungi. Cendawan telinga kita panggil lah. And then kita ada Ganoderma untuk medicinal lah, dia tidak boleh consume directly, tetapi dia boleh guna untuk medicinal purpose. Dan juga cendawan shiitake. Cendawan shiitake ni dia limited kepada kawasan-kawasan sejuk, di mana di Sabah satu-satunya yang perusahaan cendawan shiitake kan. Sebab di Semenanjung saya rasa jarang saya pernah dengar cendawan shiitake ni. Di Ranau di Kundasang. Di Kundasang. Peninsula saya tidak tahu mana. Tapi di Peninsula saya pernah tengok kulat sisir, lepas tu tiram, lepas tu dia ada Ganoderma, dia ada lagi apa ni. Cendawan tiram banyak juga tu, dia punya perusahaan sana. Dan juga ada juga spesies-spesies yang lain daripada macam monkey head mushroom, macam Ericium. Ada banyak jenis yang sudah yang domesticate oleh negara lain. Tapi idea saya ialah saya nak domesticate kulat atau cendawan Borneo Apakah ciri-ciri cendawan Borneo? Cendawan Borneo, ialah sebab kita di Sabah ni ada pelbagai jenis hutan di sini dan species wise diversity dia sangat tinggi dan juga kebanyakan yang mushroom yang saya telah explore selama ini kita orang ada banyak jenis cendawan yang boleh dikomersialkan, tapi domesticate research itu akan ambil masa yang agak lama. So kami mau tengok macam mana dia punya strain improvement, macam mana kita boleh domesticate ataupun cari formula untuk dapat satu substrate yang bagus untuk penanaman. So itu akan mengambil masa, tapi selama ini kita ada 4 tahun itu kami telah jumpai satu jenis cendawan dunsul kita panggil. Dunsul dari bahasa dusun di sini. Di mana kami akan akan domesticate ini secara kecil-kecilan dan tengok macam mana dia punya perusahaan dengan dia punya optimum punya sales ke macam mana tu. Kita tengok dari segi satu community macam tu. Kita practice dulu. Then kita tengok macam mana sebesar adakah orang suka. Sebab dia orang suka tiram common kan, semua orang suka. Tapi bagaimana pula dengan cendawan yang lokal ni? Adakah dia orang suka? So itu semua adalah banyak complication faktor yang kita nak tengok selama berapa tahun itu. Itu yang penting tu. Sekarang ni kalau doktor punya kita nak lawan dengan shiitake susah. Sudah berapa tahun dah projek doktor ni? 4 tahun ini 4 tahun sudah. 4 tahun sudah. Selama ni saya sejak saya balik dari US, saya mula sudah 4 tahun dan ini tahun ke-5 sudah. So bermaksud berjaya juga kan? Ya. Berjaya juga, tapi kita kena continuous research base. Betul. Lepas tu baru kita boleh
kita dapat hasil kemudian lah. Obviously Dr. Jaya sudah menikmati cendawan Dunsul ni. Apakah Ya. dan masakan dengan macam rakyat di Sabah ni. Ya. Apakah bagaimana rasanya dan dimasak secara apa? Bagaimana cara ia dimasak? Okay, dia ada rasa dia macam ayam. Wow, rasa dia macam ayam. Serious, yes. Very texture dia, very lembut. Tapi dia hanya boleh dimakan masa dia segar saja. Kalau dia dah lambat dia punya pertumbuhan, dia tidak boleh makan sebab dia rasa macam leathery bah. Keras keras. So bermaksud masa fresh, liat ya, betul. Itu perkataan yang bagus. Masa fresh itu sedap. So you plug itu terus masak. Dari segi nutritional value dia, adakah cendawan punya nutritional value yang tinggi adakah? Yeah, very good carbohydrate values, and then the most important is no cholesterol actually. So dia punya fat, mineral, ash contents, and the fiber, high fiber. So mushroom also dia ada kita panggil the carbohydrate ini kan, bukan complex carbohydrate. So it's a very good carbohydrate as well. Low glycemic yes. Consider it's like vegan product, right? It's a healthy product. So tak perlu takut untuk try. Tapi makanan kalau kita ambil ada juga yang macam ada reaksi itu terpulang kepada manusia yang makan itu, di mana dia kalau dia sensitive skin dia ada dermatitis itu. Macam skin rashes. Diakibatkan walaupun dia boleh dimakan. Ya, ada juga yang memang ada reaksi tu. So, dia orang takut juga. Ini rare ataupun memang meluas Doktor, efek ni? Very rare. Only a few groups of people lah. Because saya tengok dalam literature juga, kebanyakan shiitake juga ada bawa dermatitis untuk rakyat. Untuk penduduk yang makan shiitake juga tu. So, kita kena berhati-hati juga. Tidak kira bangsa across? Tidak. Semua orang. Okay. Segelintir orang yang tidak terlalu sensitif untuk skin itu. Okay. Sebab kadang-kadang ni dia boleh buat rashes certain people dia tak boleh, macam seafood allergy kan? Betul. So ada orang juga mushroom allergy kot. Okay, macam ada orang lactose intolerant kan? Yes, correct. Betul. Tu tadi tu saya cakap. So I think mushroom is consider dalam di UMS pun kita orang punya research, one of the niche yang paling besar ialah mushroom juga. So dia relevan kepada national punya policy, kita punya pertanian dan juga peternakan dan semua ni yang paling penting untuk kita punya untuk mengekalkan kelestarian sumber makanan. Kelestarian maksudnya sustainability Sustainability, yes. Okay. Memang interesting. Doktor, ada satu perkara lagi. Yes. Turkey tail mushroom. Turkey tail mushroom, yes. Okay, saya ada melihat di sana sini turkey tail mushroom ni dan kaitannya dengan cancer research. Yes, correct. Apakah pendapat dan pengetahuan doktor mengenai turkey tail mushroom dan hubung kait dia dengan penawar kanser? Okay, turkey tail mushroom ini kita panggil Trametes versicolor. Dia punya nama saintifik. Trametes ini kumpulan yang pereput kayu juga. Pereput kayu. So dia digunakan dalam kepelbagaian punya research ni, di mana secara enzim dia adalah satu kulat yang paling bagus untuk enzim cellulase dengan ligninase, because dia satu kulat yang paling bagus untuk perebutan, kadar perebutan yang cepat. Okay. Tapi yang wood punya substrate ni, okay, I think 2014 ke 13 tu kan, yang masa tu Trametes jadi famous sebab dia orang screen untuk fungus ni untuk anti-cancer activity. So masa tu dia dapat target hit compound lah untuk dapatkan at least dia cakap okay, ini adalah anti-cancer source. Tapi kita tidak tahu sejauh mana itu sudah macam ada ke sudah ada macam drug trial kita tidak tahu lagi. Kita belum tahu lagi sebab FDA semua ni approval semua ni akan mengambil masa yang agak lama. Lagipun natural product ni semua secondary metabolites, natural product semua base ni chemist yang jumpa ni
compound ni semua. Secara biological assay boleh. Tapi untuk human trial semua needed. Kenapa pharmaceutical industry tidak melakukan research yang lebih agresif terhadapnya? Saya tidak pasti, tapi pharmaceutical base ini telah fokus mushroom as one of the important for this type of research, drug discovery. Ya, bukan sahaja plant, tapi mushroom juga. Sebab mushroom produces a mass compounds base yang boleh menyelamatkan banyak benda lah. Tapi itulah kita panggil, dia kena berketerusan tu. Continuous research. Kita buat di sini, ini ada anti-cancer value. Sebab kita test saja bah. Tapi kita tak boleh test human kan. Dia ada banyak protokol. So, tapi kita tahu dari segi scientific research ni, kita dapat sort itu chemical, okay, ini ada result. Okay, dia ada anti-cancer ataupun antibacterial, ada antifungal. Itu setakat itu saja kita boleh sampai situ. Tapi yang selebihnya tu pharmaceutical bolehlah dia orang explore kan. Ada orang banyak duit kan untuk explore. Sepatutnya tapi bagi taxonomy systematic macam saya, I discover species name untuk penamaan yang paling penting. Sebab tanpa penamaan tidak boleh kita kategori apa kulat itu, apa nama tu. Seorang saintis tak boleh ada tanpa nama tu. Mesti kena ada nama. So, itu yang paling penting. So, berapa banyak spesies yang sangat important di Malaysia? Kalau tanya, orang luar tanya kita, apa diversity tumbuhan atau cendawan kita di Malaysia? Boleh jawab, dapat jawab? Tidak dapat jawab sebab terlalu banyak. Tapi terlalu banyak dan kita sebagai mycologist di seluruh Malaysia ni ada banyak juga sana di Semenanjung bergabung tenaga dan kita boleh work as a collaborative team to work for Malaysia macam tu based on that. Okay. Pendek kata tadi penamaan tadi tu adalah labeling, cataloging and curating the specimen as well because curating ini adalah satu kelas yang saya ajar juga di UMS di mana student-student saya dia pergi ambil kulat dan dia kena proses apa kulat tu, observation, ambil gambar, detail dia, di mana dia dijumpa. So seumpama kelas macam ni kan akan dapat membantu make interest untuk student menilai kita punya biological resources ni. Supaya hayati dia punya keindahan tu. So for me as a mycologist, I want everybody to be educated and also aware what is mushroom about. Macam mana ini mushroom boleh membawa pendapatan, boleh membawa hasil dan juga macam mana you nak think out of the box. Macam mana you nak develop yourself just based on mushroom based people. Macam mana kita boleh hasilkan produk. Macam mana? Bukan saja chemical product macam tu, biological product. Ada lain benda. So satu benda ialah macam storybook, kan? Macam satu jenis glowing mushroom. Ada juga di sini di Sabah, ada banyak mythology di sini dan juga di Semenanjung macam cendawan susu harimau. Pernah dengar? Tak. Astaga. Apakah itu doktor? Cendawan susu harimau ni dia ada di UM. I think saya punya collaborator Prof Wiki dengan Dr Tan Shin semua ni. Dia orang telah buat banyak research on lichnosus. Lichnosus ini adalah cendawan susu harimau kita panggil. Lichnosus. Lichnosus. So cendawan susu harimau ni dia dibawa oleh mitologi dia ni. Selepas harimau kita menyusukan anak dia, lepas tu dia punya drop of milk itu sudah jatuh ke tanah. So dari situlah yang cendawan susu harimau ni tumbuh, dia bilang. Mitologis ke betul ni? Dia myth saja, dia legend saja. Okay. So di sana ada cari harimau, tapi spesies yang sama juga di sini. Tapi kita tak boleh panggil harimau di sini sebab tak ada harimau kan di sini. Mana ada harimau? Mana ada harimau di Borneo? Sini clouded leopard adalah, tapi bukan harimau yang berbelang macam tu. So the myth itu semua adalah paling interesting untuk kita educate student, children especially. Kita punya mushroom yang popular di kalangan Malaysia. Supaya dia orang faham apa kepentingan kulat itu. Sebab kulat itu membawa, dia mempunyai nilai-nilai perubatan yang sangat tinggi di mana
dia dijadikan sebagai heritage kan, dia punya salah satu khazanah negara. Susu harimau ni. Ya, susu harimau ni khazanah negara. So you boleh Google dan find out all the information. Dah ada tu khazanah negara sebab dia ada nilai perubatan yang paling tinggi tu. Susu harimau ni tadi primarily di Semenanjung lah. Di Semenanjung dan juga di Southeast Asia, seluruh Southeast Asia. Okay. Di Semenanjung kita ada 3 spesies yang baru diorang ditemui. Okay. Pada tahun 2012 atau 13 saya rasa. Kenapa dia ada manfaat perubatan dan sakit-sakit yang bagaimana? Dia punya spesies ni ada sejenis macam ubi, tuber di bawah tanah tu. Dia itu yang Sclerotia kita panggil. Ini Sclerotia adalah resting structure usually. Biasanya adalah resting structure. So apa dia orang buat? Ini orang asli di Peninsula. Dia orang guna untuk decoction untuk pulih penyakit dia, batuk. Sebenarnya radang paru-paru pun boleh sebenarnya. Secara saintifik dia orang sudah tim di UM dia orang sudah buktikan, dan juga ada banyak company di sana tu untuk yang menghasilkan cendawan susu harimau ni sebagai produk pill dan juga tonic. So you boleh discover juga di Semenanjung sana. Tapi di Sabah kita orang ada spesies-spesies yang variasi yang lain tu. So itu yang kami sedang kaji juga. So kita tak boleh namakan tiger milk mushroom sudah. Sebab itu bukan, ini Borneo punya mana ada tiger kan? Ya, betul. So kita mungkin namakan lain lah in future, Wow. So ada banyak jenis kumpulan-kumpulan mushroom ini yang menghasilkan hasil macam itu kepentingan kepada kita. Ya, bukan selalu yang disease saja kita tahu kan. Yang disease punya fungal disease tu jarang fungal disease. Kalau ada tu memang susah lah, tapi kena pastikan kena pakai antifungal cream macam tu untuk protect lah. Tapi untuk jenis cendawan yang di hutan-hutan kita ni banyak yang akan terancam kalau deforestation berlaku. Sebab kita tahu deforestation is one of the things. Kalau pokok semua tak ada, kulat-kulat simbiosis ini mana dia pergi? Hilanglah kan? Ada juga beberapa spesies sudah terancam dan juga dia dalam red list sudah dalam IUCN. So kita pastikan, sebab itu kita nak tahu berapa banyak lagi spesies yang ada di Malaysia ni dan macam mana kita nak conservekan ini. So itu adalah matlamat utama kami untuk conserve dia punya benih dia. Macam kita panggil dia punya spore, seed lah. Wow, spesies kulat terancam. Ada juga. Ya. Ada. You boleh red list IUCN, you boleh nampak tu. Dalam red proposal sudah ada cendawan susu harimau adalah salah satunya. Ada juga cendawan yang kita panggil mata kerbau. So ada banyak juga yang semakin dia listed sudah dalam tu. Dalam masa 50 tahun kebelakangan ni, adakah yang doktor observe atau kenal pasti spesies yang telah pun pupus? Telah pun pupus, belum lagi. Dalam 15 tahun ni kan, semua yang saya nampak setiap kali saya masuk hutan, ada yang sedih lah sebab apa yang saya mau cari tu tidak dapat langsung. Kadang-kadang sampling effort itu kami pergi banyak tempat supaya kita tidak bagi tahu, kalau satu tempat saja you tak boleh bagi tahu, ini spesies pupus sudah. Tak boleh. Itu salah. Kita mesti pastikan setiap kali you masuk hutan, dia kena ada by region wise region kan, locality by locality. Kita kena betul-betul survey dan inventory dan juga tengok bagaimana dia punya populasi itu dalam sesebuah hutan tu. Sama ada dia primary atau secondary ataupun tertiary. Macam dalam primary forest memang banyak. So kita kena pastikan macam di Sabah kita orang banyak konservasi, area konservasi. So hutan-hutan ni masih lagi dipelihara dan dijaga dengan baik-baik. So takkan ada masalah begitulah. Okay, lastly doktor, adakah kulat akan menyelamatkan umat manusia dan dunia? Kalau ataupun adakah kulat yang akan menjadi... You tanya dengan orang yang salah Badi. Kenapa? Kalau saya mesti jawab ya, betul. Sebab kulat, masa saya di Harvard untuk satu conference dengan supervisor saya, ada satu lady ni daripada China, tapi dia memang di MIT ya. Dia telah menemui satu dead suit of fungus punya mycelium tu. Dead suit apa tu? Dia macam pakaian selepas awak mati
Daripada dia selepas you mati, you pakai itu baju untuk orang tu supaya fungus dia boleh mereput you punya body. Okay. So perempuan itu dia bagi tahu, saya amazed because I was amazed sebab dia punya konsep itu biarlah itu kulat mereput badan you yang sudah mati. Itulah tugas asal dia. Tugas asal dia kan, sebab kalau kita masuk tanah punya jenis kulat-kulat ni ataupun fungus-fungus ni itu yang akan mereputkan kita campur dengan bakteria lagi macam itulah. So it's already there in nature bah. Ya, tak payah pakai baju lagi, baju dead suit lagi. Tapi dia konsep itu baju tu adalah dead suit kita panggil, yang menggunakan high fill punya stitch itu. Dan juga saya rasa paling unik ialah macam masuk hutan semua ni kan, kita nampak banyak jenis kulat-kulat ni kan. So kenapa dia colourful? Kenapa dia colourful? Ada pernah terfikirkah kenapa dia colourful ni? Mesti to attract kita untuk dekat dengan dia. Ya, betul kan? So that's why I say, kalau you dengan kulat, you are very colourful. Always smile, make people happy. So analogy dia lah. Okay? So we have to become more happier and we give happy to people and then we be positive lah. Yeah. Like how the mushrooms survive. Because mushroom pun ada parasitic, mushroom pun ada simbiosis yang kepentingan bersama. So itu semua kita jadikan sebagai analogi dalam kehidupan, and I think that's how I wish the mushroom is always close to me. So I would like to thank everybody like forest rangers and all my collaborators and all my friends that always supports in this kind of things, and especially University Malaysia Sabah for giving and trusting the platform for me to work and give all the the facilities and the guidance. So that's how I should thank in a mushroom way. Yeah. I think you did not discover mushroom. I think mushroom discovered you. I'm very flattered. Yeah, very flattered, yeah. Sorry. Tadi cakap saya ingat dah habis. Mycelium Network ni tadi. Okay, saya sebenarnya interested dalam Mycelium Network ni because saya cakap doktor, saya peminat Star Trek. Yes, saya peminat I love Star Trek too. Lepas tu yang baru ni, yang Star Trek Discovery, doktor tengok dah? Belum lagi. Sebab alamak, tak ada lagi masa tak ada masa. Okay, janganlah kerja keras. Janganlah kerja keras. The old Star Trek already have the mycelium and the fungus when when the Harrison Ford and in the jungle. Did you see the mushrooms in there? In the jungle? Go back to the 70s one, the 80s one, sorry. Oh, you mean Star Wars Star Wars. Star Trek. Star Wars pula. Saya confused sudah. Star Wars ke Star Trek? Harrison Ford tu Star Wars lah. Star Wars, ya. Bukan. Star Trek ini dia angkasa kan? Itu. Ya. So, yang dalam Star Trek Discovery ni, ada seorang ada seorang doktor di dalam spaceship dia tu bernama Paul Stamets. Dr. Paul Stamets. Paul Stamets. I have met him. Oh, yeah. Okay. Yes, so I have met him. Oh, so dalam cerita Star Trek Discovery ni mengguna sempena nama Paul Stamets. Paul Stamets, yeah. He's a very famous he's a scientist and also a company called Mycoremediation, where he owns a lot of patents. And then he came to my university and we had a very great... No. Oh, okay. In US, in US. Because he has his own company on mushroom-based products. So he is a very well-known scientist and also, hobby collecting mushrooms and stuff like that. And Paul Stamets is a wonderful man as well. And it was very lucky to meet him in person. Wow. So, and you saw him in the Star Trek. Yeah, a character was based. The character was Paul Stamets. On Paul Stamets, the mycologist. Dan Paul Stamets, doktor in Star Trek ni, antara dia punya
teori ataupun kerja dia adalah to construct this mycelium network. So dalam sikit sebanyak explanation dia ialah this mycelium network ni, the mushroom are the first internet on earth. So macam mana exactly. the network, macam mana communication between itu yang saya tak tahu tadi. One plant to another plant, yes. So this it's a huge web. It's a huge web. Bayangkan diri anda sebagai mycelium or hyphae dalam tanah. Okay? How you grow? Because every time the mycelium grows, it's always towards the positive way, like going front saja. Dia guna hyphae dia, Eiffel tip dia tu yang banyak enzim itu. Ya, dia akan masuk keluar mana-mana invade, dia makan apa-apa yang ada tu. So bayangkan di dalam tanah dan bagaimana dia boleh berpaut pada pokok, sama ada dia boleh simbiosis atau dia boleh matikan pokok. So ini semua adalah communication yang mycelium networking ini di bawah ground ini, di bawah tanah. Otak saya belum boleh memahami perkara ni. But it's a very complicated, but it's a mycelium network ini. Dia consider like the internet punya macam networking ini kan, sama juga dia punya mycelium ni so powerful that it can travel further away from one location to another location, and also they can attach on any surface and then they can do whatever they want, but it's all underground. So underground, yes, because soil become the main thing for them under the ground. Because when you see the mycelium kan, mycelium inilah yang akan jadi keluar tanah tu, yang you nampak yang fruiting body mushroom semua tu. Sebab jasad berbuah ni adalah pembentukan daripada mycelium ni. Jasad berbuah ni adalah pembentukan daripada mycelium ni. Mycelium ni dia tak ada organ yang tentu macam kita. Dia mycelium saja. All over is mycelium. Yeah, isn't it unique? Sangat. Yes, that's why you always think as a mushroom, then you will be happy. Wow. Yeah. So I hope I give all the good answers for you. Sebenarnya your answers open up more questions. That's the problem. That's the thing, because the curiosity must be increased for any kind of group of mushroom. Even like you see in fungi, we have flagellated fungi. Flagellated fungi. Flagellated fungi, which which causes all the amphibian frog population die. Remember? Yeah. So frogs yang semua dekat kawasan Latin America and North America and then Australia, semua ni mati banyak. Tu kau tahu sebab dia infect pada subcutaneous thin layer of the skin of the frog. So dia tidak dapat bernafas kan? Frog so matilah. So frog ini dimati oleh sebab kulat ini. Yang zaman dulu punya kulat itu sebenarnya. Tapi dia kenapa dia boleh re-emerge lagi? Macam corona jugalah. Macam mana? Macam mana dia boleh re-emerge? Itulah yang persoalan dia. Ecologically kita ada challenging sekarang. Apa solution dia? So dia kena trace back. Kenapa dia ni timbul balik? Sebab dia ada flagellated punya, swimming punya. So dari aquatic dia tu. Dari kawasan aquatic. So dari situlah yang populasi yang frog ini semua sedang mati semua. Tapi di Malaysia kita nasib baik tiada lagi case reported. Belum lagi case. Belum lagi. Pasal chytrid fungi ini. Kita panggil chytrid dia punya disease tu. Chytridomycosis. Ya, lepas tu saya punya student ada satu lagi dari US tu, nama dia Ibrahim. Dia pula kaji dengan saya gua. Cave. Cave kami kaji cave yang dalam ini. Kita orang buat apa tindak balas macam kita punya human interaction towards the cave. So kami guna dua cave yang paling banyak aktiviti berlaku macam tourism. Lepas tu bird nest tu
business kan dalam gua. So kami pilih 2 gua, lepas tu 2 gua yang tidak aktif di Sabah. Lepas tu kami bandingkan dua-dua ni, kami swap itu wall of the cave, lepas tu kami ambil water speleotum dia, lepas tu cavern water dia, lepas tu kita bandingkan semua kulat yang ada di kawasan cerah dengan semi cerah twilight zone dengan dark zone. Lepas tu kami buatlah satu kajian di mana fungi-fungi ni adakah berbeza di kawasan yang aktif dengan kawasan yang non-aktif. Adakah? Adakah? Itulah persoalan kajian saya kan. Kami dapati kulat ini dia terlebih dia punya diversity tinggi dalam gua yang paling aktif. Dari kenapa begitu? Lepas tu kami dapat tanya, bukankah manusia masuk dalam cave ni, semua keluar masuk, membawa dalam spore dia daripada kasut, dari medium manusia, boleh masuk dan dia boleh spore dia tersebar, and then animal move interaction. Lepas tu kami kaji juga insek-insek yang masuk keluar daripada gua kepada kampung dia tu. Sebab ada kampung di sebelah-sebelah dia orang ni. Dan juga dikeliling oleh oil palm plantation juga. So ini semua faktor-faktor ini adalah satu kita plausible explanation untuk kita nak tentukan fungi-fungi di sini adalah lebih tinggi daripada kawasan yang non-aktif. So itu penemuan kami untuk Sabah baru-baru yang kami habis itu grant FRGS tu, kajian fundamental. So ini semua kulat-kulat ni daripada cave ni, apa kepentingan dia? Itu kita mau next level. Oh, belum lagi. Oh, tapi dia memang cantik-cantik lah. Semua cantik-cantik. Bagi saya, semua dia orang ni cantik-cantik ni. Cantik-cantik cendawan dia. Tidak ada yang tidak ada yang akan membawa potential threat ataupun ancaman kepada umat manusia dan dunia. Tidak. Sebab yang kita buat ini adalah dari mesophilic fungi dan dia macam biasa punya, tapi ada spesies-spesies mungkin baru sebab kami dah analisis dalam guna DNA dan kami dapat macam beberapa spesies yang baru. So kita akan publish yang akan datang untuk describe dia spesies ni semua. So itu kerja kami untuk memperkenalkan kepada rakyat beberapa jenis kulat yang paling interesting. Baru dia orang kenal tu. Oh, okey. Macam hari ni Samad boleh dapat tahu banyak jenis grup dia saja. Ya. Tapi kalau you masuk species level lagi, lagi banyak tu. Lagi banyak lagi. Lagi banyak tu. Ya, betul. Ada cendawan, ada kulat yang boleh keluarkan wangian macam rambutan. You tahu tak? Hanya saya dapat tahu tu. Bau dia macam rambutan Yes, bau dari rambutan. Pernah dimakan, doktor? Itu tak boleh dimakan, tapi dia daripada rambutan. So dia punya aroma itu, kulat ini ada dia punya, I think the chemical itu memang produce oleh kulat ini juga. So kami isolate daripada itu dan kami sudah keep dalam kami punya stok kan. So ini bila-bila kalau let's say aroma producing fungi, kita boleh gunalah macam ni dalam industri ke. Sebab dia ada sweet smell dia sweet smell. Ya, betul. So ini adalah kepentingan yang kita kutip dulu dari kita punya resource dari hutan, dari mana pelbagai tempat ni yang kita pergi semua ni mana-mana. So selalu kalau drive, saya selalu tengok di luar saja tu. Kalau ada cendawan terus saya stop. Berhenti je. Berhenti aja, ya. Tapi doktor telah bagi saya satu idea, doktor. Sebagai seorang yang berhasrat untuk menakluk dunia ini, apabila saya ada duit, saya akan menaja satu penyelidikan untuk mencari kulat zombie untuk memodify dia untuk memodify otak manusia. Wow. Mungkin boleh berlaku kan di kalangan di kalangan bakteria. Bakteria telah merubah banyak spesies punya pemikiran untuk buat perkara-perkara yang luar biasa kan. Tapi yang ini memang dia khusus kepada insect group saja. Kita mesti modify dia punya DNA strand. Tapi you tahu kan manusia
insects dengan fungus adalah sangat rapat. Dia punya uniconta, you know right, uniconta. So At least 30%. fungi are very closest to my animal actually. Okay, sekali lagi. Fungi very, sangat close kepada manusia. Ya, dari segi evolusi kan, dia punya phylogenetic. Macam manusia very close to chimpanzee macam tu kan. Tapi ulat adalah close to animal, bukan plant. Ya. So betul. plant itu memang dari dulu saya rasa 20 tahun lepas selalu kulat di bawah plant bah. Tapi masa saya belajar pun sama juga tu. Tapi lepas saya pergi US belajar, saya terkejut sebab bukan plant. Dia adalah satu kingdom tersendiri. Itu yang saya nak tanya doktor tadi. Dia fungi ini, dia kingdom dia tersendiri. Dia tidak masuk dalam plant, dia tidak masuk dalam animal. Tapi dia lebih rapat, dia punya status dalam phylogeny ini, dia lebih rapat dengan insects. Manusia. Animals, yeah. Animal. Because insects got chitin. Fungi also cell wall made of chitin. Right. So chitin ni bukan sama dengan plant sebab plant ialah cellulose. So dia lebih rapat dengan dunia animal lebih daripada dunia plant. Ya, betul. Itulah tu. Oh, terima kasih doktor. Saya dapat tahu bahawa kulat terlebih dahulu keluar ke land daripada plant dan animals. Jadi saya rasa dan kemungkinannya adalah apabila manusia dan haiwan-haiwan pupus di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan pun pupus di muka bumi ini, hanya yang akan tinggal ialah makhluk tertua, iaitu kulat. Fungus. Yeah. Thank you so much for your time. Thank you to Prof. Ramza, because I think through him, I guess you got communicated with me, right? That was Prof. Ramza who made me like famous in the Facebook, I guess. It went viral, I guess. So I think I thank to him as well because he's our research Timbalan Naib TNC of Research and PNI. I mean innovation. Yeah. So he's on the research sector. So from him, I think the Facebook went viral to many people. So I'm happy about it. That at least I have a fan that now with all the mushroom knowledge. I saw some of your videos. Thank you. Tapi sebagai seorang penulis skrip dan penulis lirik, saya sangat curious terhadap pelbagai perkara dalam kehidupan ni. Antara perkara yang saya interested lewat ini adalah dalam bidang mycology. Terlebih dahulu boleh tak doktor ceritakan kepada saya dan penonton apakah sikit sebanyak tentang diri doktor dari sudut profesionalnya? Okay, saya start dari undergrad. Okay, undergrad saya ditempatkan di Sarawak, okay, di Unimas. So I was yang ijazah sarjana muda dalam plant science, tapi saya buat final year project pasal kulat dengan Profesor Dr. Sepia Moed. Dia ialah salah satu pensyarah yang membuatkan saya minat dengan bidang kulat ni. So masa itu tidak terlalu banyak orang dalam bidang mycology ni. So sejak itu saya nak sambung untuk belajar masters. So saya ambil di bawah dia masters di Unimas juga. Lepas tu saya dapat tempat kerja di Sabah pula. So saya datang ke UMS 2008 dan saya telah memulakan kerjaya saya dalam bidang kulat di bawah pimpinan Profesor Hamid. Okay, and then after that saya sambung belajar di Clark University Boston, Massachusetts. Lepas tu saya pilih seorang supervisor yang betul-betul pakar dalam bidang kulat ni. Sebab PhD kita kan, so saya choose Profesor David Hibbert dan beliaulah yang mendidik saya untuk bidang kulat ni dalam pelbagai career wise development. Dia bagi tahu saya macam how you see mushrooms in a different dimension. Okay, so in a different dimension mean dari segi molecular evolution. So kebanyakan unsur evolution telah saya belajar dan saya telah gabungkan evolution juga dalam bidang taksonomi dan sistematik di mana molecular tool sebagai pengecaman untuk cendawan-cendawan di Borneo. Dan saya punya PhD basically di Sabah juga. So seluruh Sabah Sarawak juga.
So saya datang setiap tahun sekali untuk 3 bulan, masuk hutan, ambil mushroom yang saya belajar tu. Lepas tu saya buat DNA. Lepas tu dari situlah perjalanan hidup saya tu. Dan 2015 saya datang balik ke Sabah dan sampai sekarang saya berkhidmat di UMS lah. Oh, wow. Secara So teknikal, itu jauh juga perjalanan tu. Ya. ya, dan masih jauh lagi boleh pergi waktu Yes, masih lagi banyak jauh. Dan Ya, anak-anak muda ni kita kena train lah.